واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time 2.0 Quran, Salat dan Infak, dan pada hari ini kita ingin meneruskan selepas ulang kaji kita pada hari semalam. Kita ingin meneruskan pada ayat 58 dan 59 daripada surah Al-Baqarah pada halaman yang ke-9, dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadil Safas, how are you today? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa yang banting lah. Banting. Dan kita ada daripada Teluk Murah hari ini, daripada betul, Kelantan, daripada Johor Ustaz. Betul Safas. Boleh kita berkenalan sekejap pada awal ini? Baik, terima kasih Al-Fadil Safas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita nak lalukan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, khususnya kepada tetamu-tetamu My Quran Time pada hari ini. Kita ada sahabat-sahabat Al-Quran dari Rumah Ngaji Teluk Murah. Muruh. Lumut, Perak. Safas dah pernah sampai ke Pangkor? Sudah nak kena pergi lagi ya. Pergi lagi insya-Allah. Ya, kita juga ada sahabat-sahabat Al-Quran dari Rumah Ngaji Felda Waha, Kota Tinggi Johor. Apa khabar? Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Dan Ustaz, kita ada jauh, mari jauh. Jauh pun siapa? Oh, masya-Allah. Siapa? Iaitulah kita nak lalukan kehadiran sahabat Al-Quran dari Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Apa khabar? Sihat belakang Ready dah nak baca? Tak jawab. Okey, insya-Allah. Dan juga sahabat-sahabat kita yang selalu bersama di kumpulan Istiqamah di hujung dan juga kumpulan Istiqamah kita yang selalu bersama. Hari ni alhamdulillah Safas. Rasa semangat sikit. Pasal ramai qari-qari yang turut serta. Pada hari ni kita nak dengar suara. Kita nak dengar suara hari ni pada qari-qari yang terutama yang hidup depan lah. Itu dah kunci dah Ustaz. Pintu dah kunci dah. Subhanallah. Alhamdulillah ya, kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan kebaikan kepada kita dengan ilmu yang kita peroleh daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi dua ayat yang kita akan dalami pada hari ini. Iaitu daripada ayat yang ke-58 kita melihat seterusnya Bani Israel yang masuk ke dalam Baitul Maqdis ya, menuju ke Palestin secara menunduk, dan mengapakah perkara ini juga sebagai satu episod yang penting dimaklumi dan lebih daripada itu untuk kita ambil pelajaran pada hari ini. Pada ayat 59 kita akan melihat malapetaka yang diturunkan kepada Bani Israel disebabkan kefasikan mereka. Lantaran mereka tidak mengikut pada peraturan. Apakah peraturan, apakah isu yang berlaku pada mereka, itu yang kita akan sama-sama baca daripada ayat 58 hingga 59 bagi memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim.
tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berada di studio pada saat ini, yang berada di rumah, tuan-tuan dan puan walau juga di mana juga berada, sama-sama terus bersama dengan Al-Quran. Dan hari ini kita menjengah ke halaman yang ke-9, muka surat yang ke-9. Jadi dalam My Quran Time 2 ni, 2.0 ni Ustaz Faz, kita telusuri ayat demi ayat Ustaz Faz, masya-Allah, dan kita ada nanti sesi mengaji tajwid, hafazan dan sebagainya. Itulah antara kita kata keistimewaan ataupun menarik My Quran Time. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita terus sebarkan pengajian kita dan juga kita berkongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran, insya-Allah taala. Ayat yang ke-58, ayat yang ke-59 kita nak baca dengan permulaan ini bacaan murattal Hijaz. Boleh insya-Allah? Dan murattal apa? Sebut tu dah sedap dah. Hijaz. Subhanallah. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-58 dan 59, ya, di mana kalau kita melihat Ustaz ya, wa'idh bermula pada ayat 58 ini adalah wa'idh yang nikmat yang ke-8, ya, nikmat yang ke-8 yang Allah seru kepada Bani Israel pada ayat 40 dan 47 untuk diingati, dan Allah letakkan satu babak demi satu babak sejarah kehidupan Bani Israel dan juga untuk kita ambil pelajaran, ya. Satu, Bani Israel ambil pelajaran, orang-orang Yahudi di Madinah bersama Nabi, dan juga kepada orang-orang Islam, pada kita semua yang membaca ayat ini. Bagi setengah orang Ustaz ni, dulu pun saya ketika baca ayat begini kata ini apa cerita ni kan, ini pasal orang dahulu, pasal Bani Israel. Saya ni bukan Bani Israel. Tapi kalau kita tidak ambil pelajaran daripada kisah orang lain, ya, yang jatuh bangun, maka kesannya khawatir kitalah yang kena jatuh dahulu baru dapat pelajaran. Dah lambat Ustaz. Wa antum tanzurun, yang kita dah belajar sebelum ini, padahal kamu memerhatikan sejarah itu. Ya, orang yang bijak adalah orang yang memerhati sejarah orang lain dan mengambil pelajaran agar ia tidak berulang kepada diri sendiri. Dan Allah nyatakan pada ayat 58, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, iaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat pelbagai makanan yang ada di sana sepuas-puasmu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami daripada dosa kami, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah kurnia bagi orang yang berbuat kebaikan. Ayat panjang Ustaz ya, ayat panjang, dan nanti kita mungkin nak cuba hafal, ya, baca hafal sedikit untuk kita harapnya dapat bawa dalam solat kita. Tapi sebelum itu kita cuba memahami dahulu. Wa idh qulna, kami berfirman, udkhulu hadhil qaryah. Ini adalah seruan daripada Allah
untuk Bani Israel ini masuk ke Qaryah, iaitu ke Palestin, satu kawasan dia namanya Ariha, Ustaz ya. Ariha, nama sekarang ini kalau kita tengok dekat Google Maps ni namanya Jericho. Ya, kalau kita dengar Jericho tu, itu tempat di mana ada orang-orang yang sasa badannya. Jadi Bani Israel ini dah diselamatkan daripada Mesir, mereka menuju ke Palestin dan Allah kata sila masuk ke kawasan ini. Maksudnya perlu berjuang lah, bukan masuk dengan kangkung begitu saja. Mereka kena berjuang dan masuk dan melawan kepada kumpulan itu, tapi ia adalah satu janji daripada Allah bahawa fakulu minha haitsu syi'tum ragada, iaitu kamu makanlah daripadanya sebagaimana kamu kendaki. Maksudnya akan menang dan akhirnya bebas berada di tempat tersebut. Jadi ini adalah seruan daripada Allah kepada Bani Israel. Tapi apakah yang berlaku? Rupa-rupanya mereka ni Ustaz ya, dah diberikan, dah diselamatkan, dah nak menuju kemenangan, tapi mereka sekali lagi buat perangai. Ya, sebagaimana kita maklum sebelum ini, mereka buat perangai sana sini. Bila bercakap tentang nak berjuang ini, dia kata dalam surah lain, Nabi Musa, kau pergi je lah dengan Tuhan kau, kami nak nyenggeng je. Kami nak duduk relax, tak nak berjuang, pasal rasa macam penat dah lah. Kita lari daripada Mesir, kena kejar Firaun, kita dah penat. Padahal itu adalah mindset orang yang selalu ditindas Ustaz ya. Orang yang selalu ditindas, tidak mendapat hidayah, dia cepat penat dalam berjuang. Ya, belum menang sebenar-benarnya dia dah penat dah. Tapi kita harapkan pada semua daripada kita ialah berjuang sampai kepada nyawa nafas terakhir, dan itulah perjuangan Al-Quran. Quran akan memberi semangat, dan bagaimanakah kita nak menguruskan semangat ini? Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam Quran Time, My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita bacaan ayat yang ke-58. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, untuk sama-sama kita melihat sejarah Bani Israel, untuk kita ambil pelajaran. Ya, Bani Israel ini adalah satu kaum beriman yang dipimpin oleh Nabi Musa, dan pada zaman ini adalah kita Ustaz ya, harapnya kita adalah orang beriman yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ayat ini sebenarnya bercakap kepada orang Yahudi yang berada di Madinah, dalam masa yang sama juga kepada kita, orang-orang yang beriman harapnya, ya, terus Allah bina keimanan. Dan Allah menyatakan bagaimana peristiwa Bani Israel ini bila mereka diminta untuk masuk ke Al-Qaryah itu, iaitu Jericho, kawasan sekarang namanya, nama asalnya Ariha, iaitu mereka boleh makan apa sahaja yang ada di sana, lambang kepada kemenangan. Lambang kepada kemenangan. Pasal kalau kita boleh makan kat mana saja Ustaz kan, itu maksudnya berbanding dengan orang Bani Israel itu yang duduk di Mesir, dia tak boleh makan yang mewah-mewah, ya, mereka hanya makan makanan yang terpilih. Jadi ketika bercakap tentang fakulu minha haitsu syi'tum raghada ini, sebenarnya perkataan ini kita dah jumpa Ustaz. Pada ayat yang ke-35, peristiwa Nabi Adam di dalam syurga, Allah kata pada ayat 35 itu, iaitu wakula minha raghadan haitsu syi'tuma. Perkataan yang lebih kurang sama. Makanlah apa saja yang kamu nak, wala taqraba hadhihi syajarah, dalam syurga itu jangan dekati, kamu berdua Adam dan Hawa, jangan dekati kepada satu pohon. Itu keadaan di syurga. Jadi apabila bercakap tentang kemenangan orang Mesir ataupun orang Bani Israel nak pergi ke Palestin ini, mereka boleh makan apa saja, tetapi mereka masih lagi kena mengekalkan jangan dekati, jangan buat perkara-perkara maksiat, perkara dosa. Dan kalau mereka ada silap sebelum ini, Allah menyatakan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah, iaitu masuklah ke pintu Jericho ataupun Ariha itu dengan keadaan yang tunduk, ya, tunduk dan katakanlah waqulu hittah. Maksudnya hittah ini maksudnya ialah dia ada beban dosa pasal apa-apa yang silap sebelum ini, minta diampunkan, ya, minta diampunkan. Mereka kata hittah, tapi mereka ni buat perangai Ustaz. Dah nak menang dah ni, nak menang, tapi mereka buat perangai. Apa dia cakap? Dia tukar jadi hintah. Jadi tambah nun kat situ kan. Hintah ni dia lebih kurang maksudnya gandum. Gandum. Orang suruh hittah, dia tukar perkataan jadi hintah. Zaman sekarang ni biasalah kan. Orang kata apa? Dia ada teka-teki kan, teka-teki, tapi dia tukar perkataan kan. Perkataan apakah contohnya apa? Apakah yang apa haiwan yang jadi besar contohnya. Rupanya dia nak cakap itik lama-lama jadi bukit. Lebih kurang begitu kan. Dia tukar perkataan padahal sebenarnya sikit kan, tapi dia tukar jadi itik pula. Jadi perkataan-perkataan ini menjadi amalan kepada Bani Israel, ya, iaitu mereka ini memainkan peran perkataan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah sudah menawarkan naufir lakum khatayakum, kami akan mengampunkan dosa kamu, khatayakum, dan juga kesilapan-kesilapan kamu. Naufir lakum daripada perkataan ghafara, iaitu kalau kita pergi perang saatnya, kita pakai topeng besi itu namanya al-mi'far. Mi'far iaitu dia akan menyebabkan kita tak kenal siapa yang pakai. Dan yang keduanya tidak boleh dibunuh. Bila kita ada kesilapan dosa, ya tuan-tuan yang berada dalam dewan ini, dalam studio ini dan juga yang di rumah, kita mengharapkan Allah menutup kelemahan kita Ustaz. Kalau tidak orang nampak kesilapan saya, kesilapan kita semua, kita mungkin tak mampulah kan. Kita akan kena apa istilahnya character assassination, dibunuh karakter kita kerana kesilapan yang lampau. Jadi apa yang kita perlukan adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mereka buat? Mereka tak buat Ustaz. Kerana mereka tak buat, kesannya ialah mereka ini dihukum, mereka berlega di kawasan Sahara itu, kawasan padang pasir selama 40 tahun. Dan dalam masa 40 tahun inilah Nabi Musa wafat. Ya, Nabi Musa wafat dan mereka ini yang tadi tu mereka jadi orang dia lemah semangat ni, jadi dia tak nak berjuang. Jadi bertukar generasi yang hidup kat situ dah selepas 40 tahun itu, merekalah yang dibesarkan dalam keadaan yang mencabar dan dipimpin. Salah satu pendapat menyatakan Yusha bin Nun, anak murid kepada Nabi Musa, dia yang memimpin kepada generasi Bani Israel akhirnya masuk ke dalam Palestin dan menang. Pelajaran untuk kita ialah kadang-kadang cikgu dah latih, cikgu tak menang lagi kan, tapi anak murid dia bersungguh-sungguh dan dia buat pendidikan dalam masyarakat, yang itu pula kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat 58 itu Allah menyatakan wasanazidul muhsinin, ya. Sekali lagi kita baca ayat 58 ini di mana kita nak memerhatikan mengapa di hujung itu Allah melengkapkan ayat ini dengan perkataan wasanazidul muhsinin. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah. Ayat yang ke-58 kita nak baca. Sekali lagi kita dah baca dengan Hijaz, kita dah baca dengan Nahwan. Yang kali ketiga ni kita nak cuba baca dengan bacaan Murattal Sabah. Boleh?
Tarannum apa? Sabar je lah. Sabah. Tarannum sabah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim, ayat yang ke-58 ini menjelaskan kepada kita bagaimana menyambut kemenangan, maksudnya menyambut kejayaan kita dalam sesuatu perkara. Allah menyatakan di sini menurut Ibnu Kathir ialah apabila kita memperoleh kemenangan, yang pertama kita kena tunduk pada Allah. Sujadan sebentar tadi itu tunduk, ya. Dan lebih daripada itu ialah kita mengakui kepada dosa-dosa yang telah dibuat dan memohon ampun kepadanya. Istilahnya hittah sebentar tadi yang akan menjemput kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu ayat yang ke-58, wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah lagi kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apakah maksudnya? Menurut Imam Ar-Razi, Ustaz, dia menyatakan apabila kita ini nak mendapat kemenangan dan kemudian kita istighfar, kesannya ialah Allah akan beri ganjaran tambah lagi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ini kita punya projek, bisnes kita ataupun apa-apa saja yang kita usahakan itu akan berjaya, dan lebih daripada itu Allah akan tambah lagi manfaatnya di akhirat dengan memberi status muhsinin. Muhsinin ini adalah orang yang berbuat baik, yang cemerlang, Ustaz. Walaupun orang itu mungkin dalam hidupnya pernah berbuat dosa, kesilapan, tetapi kerana apa? Kerana dia berjuang. Satu, berjuang. Yang keduanya ialah ketika mencapai kemenangan, kadang-kadang kita dapat kemenangan kecil, Ustaz, ya. Kita dapat datang ke program My Quran Time, kita dapat buat jaulah ke, kita dapat buat satu carnival ke apa sebagainya. Kita merendah diri dan juga kita memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa bongkak pula. Jangan kita rasa macam wah, saya hebat juga hari ini dapat baca Quran, saya dapat buat itu buat ini. Kita memohon ampun pada Allah sebagaimana hadis Nabi, sunnah Nabi pun selepas solat pun kita Astaghfirullahalazim, ya. Kita istighfar beberapa kali kerana kita tahu bahawa apa yang kita ibadahkan, yang kita solat itu tidak semestinya sempurna. Maka insya-Allah apabila kita ada kesilapan, Bani Israel ada kesilapan tetapi diikuti dengan hittah sebentar tadi, terus menyatakan keampunan, memohon ampun pada Allah, Allah akan naikkan status kita, Ustaz. Status kita daripada orang yang biasa-biasa menjadi orang yang muhsinin, orang yang cemerlang. Dan ini ayat 58, mungkin 1-2 selekoh tajam yang kita nak beri perhatian sebelum kita berehat selepas ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara selekoh tajam selekoh tajam yang perlu kita beri perhatian. Yang pertama iaitulah di permulaan ayat lagi, di permulaan ayat 58 itu kita kena hati-hati supaya zal kita tidak bawa dia melirik. Jadi wa idz, kan? Wa idz qulna, cuba. Bagus, subhanallah. Kemudian kita nak melihat kalimah al-qaryata, huruf ra yang sukun ataupun ra yang mati, sebelum dia baris atas, maka ra tu dibunyi nipis ke tebal? Tebal dia kata, kan? Tebal. Bunyi ra tu. Jangan baca nipis pula. Hadhil qaryah. Qaf pun tebal, nipis juga. So kena hati-hati. Hadhil qaryah. Cuba. Satu lagi. Wa qulu hittah. Ha pedas. Hittah. Jangan tukar pada ha. Wa qulu hittah dia baca dengan ha. Makanlah dia katakan makanlah. Ini kena hati-hati. Ini qaf. Wa qulu hittah. Cuba.
Masya-Allah Safas. Itu baru 2 kita kongsikan, jadi ada lagi yang kita nak kongsikan insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi ya sebentar tadi, dan bila bercakap tentang waqulu hittah Ustaznya kena cakap ramai-ramai. Ya, maksudnya kita ajak ramai-ramai untuk kita beristighfar, kita kempenkan, kita mohon ampun pada Allah, jangan kutuk orang kalau kita dah menang, jangan pula kita pelekehkan orang yang kalah, tapi terus memohon ampun pada Allah, Allah akan menjadikan kita cemerlang. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Imam. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Merdulah fasyahdu, jiwaku merindu, merakam rasa kalbu. Gemersiknya lagu, angin kota cahaya, bertiup berarak, kencang meredah maya. Hanya untuk dia bangkit segar seirama, meluruskan rentak safnya, riuh rendah basah lidah, kalam wahyu mewangi di taman. Oh, sambunglah sendiri. Dapatkan original lah. Sebab tadi dia versi Quran Time. Masya-Allah. Dia lain sikit. Ada taranum sikit Ada taranum sikit. Abang kita, Abang Marabani kita, intifadah, satu perjuangan. Kalau kita pada saat ini Ustaz Fazal, perjuangan bersama dengan Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran datang dari jauh, dari dekat, tetap hadir untuk sama-sama mendalami Al-Quranul Karim. Satu huruf ganda 10. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kan? Dan Allah boleh tambah berapa banyak yang Allah nak tambah. Dan juga daripada hari ni Ustaz Fazal, ada dari Sarawak pun ada. Puan Hajah Hayati kita hari ni dari Kuching Sarawak pun terbang sama bersama Al-Quran pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid kita pada hari ini dan juga ruangan hafazan. Jadi mari kita nak berlatih ataupun kita nak ulang kaji beberapa kalimah untuk kita beri perhatian. Antaranya kita nak lihat dalam ayat yang ke 58, kita nak melihat atau ulang kaji hukum nun mati atau tanwin, iaitu kita nak menjelaskan hukum izhar halqi pada kalimah minha dalam ayat yang ke 58, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha, iaitulah kalimah fokus kita nun mati bertemu dengan ha, kan? Nama dia apa tadi? Izhar halqi, berlaku apabila huruf nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar ada berapa? 6. Hamzah, ha, ain. Okey, semula. Hamzah, ha, ain, kha, ha, ra. Satu lagi. Tak kira lah susunan tu tak apa. Ada yang bagi auhin, kha'ahu pun boleh. Yang penting ada 16. 6 huruf Ustaz. 6 huruf sahaja. 6 huruf. Jadi, kalau kita perhatikan dekat sini, iaitulah nun mati bertemu dengan ha. Atas nun itu, atas huruf nun sudah diberi kita satu panduan, iaitu atas huruf nun tu ada tanda sukun ataupun tanda mati. Itu dah beri panduan pada kita. Oh, kalau atas huruf nun tu ada tanda, dia tak dengung. Berapa harakat?
Dia tak dengung kan? Jangan dulu. Jangan dua harakat. Jangan. Dia tak dengung. Nama dia izhar halqi. Minha. Cuba. Minha. Sebab ada setengah-setengah pembaca Safas. Dia baca tu dia pegang. Dia kata, I tak dengung. Dia kata dia tak dengung tapi dia hold, dia pegang situ. Contoh. Fakulu min. Dia lama dekat situ. Walaupun tak dengung tapi dia pegang lama, tak boleh juga. Teruskan bacaan kita. Fakulu minha. Cuba. Minha. Minha. Itu nun mati bertemu dengan ha. Ataupun tanwin. Kalau tanwin bertemu dengan huruf izhar antaranya yauma idzin khashi'ah. Itu baris dua kan? Baris tanwin, baris bawah dua. Baik. Itu untuk tajwidnya. Izhar syafawi. Izhar izhar halqi. Kalau izhar syafawi, mim mati. Yang ini nun mati ataupun tanwin. Bertemu dengan huruf izhar halqi. Kita nak tengok pula satu lagi kalimah untuk kita jaga ketika kita baca. Kadang-kadang kita boleh play out kan, ataupun tersasul bila kita sebut tu. Mari kita tengok apakah huruf yang perlu kita beri perhatian juga untuk ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Iaitulah menyempurnakan makhraj huruf ta dan juga ta. Kalimah kita fokus pada kalimah hittatun. Kan? Wa qulu hittatun naghfir lakum. Cuba 1 2 3. Okey, kalimah fokus dia ialah hittatun. Cuba. Hittatun. 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 Hittah. Kalau waqaf dia akan matikan ta tu kan. Jadi pada kalimah hittatun ni, iaitulah kita nak jaga apa dia? Huruf ta dengan huruf ta. Dekat mana tempat keluar huruf ta dengan huruf ta? Dia kata dekat dalam mulut lah. Betul lah tu dalam mulut kan. Dia melibatkan huruf makhraj apa? Lidah. Lidah. Dia dekat mana? Ada tepi, ada tengah, ada pangkal, ada belakang, ada bawah lidah tak ada ya? Hujung lidah dekat mana? Huruf ta dengan ta dekat mana? Hujung lidah. Ada satu lagi kawan dia, ta, dal, ta, 3 huruf. Tempat keluar sama, sifat berbeza. Oh, awak anak ni. Oh, ya. Oh, tapi abang awak tinggi sikit. Iyalah. Tapi awak anak, ya abang saya lah tu. Oh, sifat dia berbeza. Tapi tempat keluar sama. Hujung lidah letak dekat mana? Belakang gigi kapak. Gigi kapak ada tak? Oh, tak bawa. Tak bawa. Ataupun lupa nak pasang. Ibu-ibu kat rumah pasang tak? Pasang, nak mengaji kena pasang. Kalau tak dia bunyi lain. Bahaya bunyi dia. Pa'amalasi. Jangan marah. Itu saya kadang-kadang macam tu juga Safas. Sebab penting pagar kita pagar. Jadi ta dengan ta, bila kita nak tebalkan ta jangan terikut. Wa qulu hittatun. Allah. Dia jadi ta tu terkesan dengan tebal huruf ta. Boleh tak? Tak boleh, kan? Tempat keluar sama, sifat pula berbeza. Ta dia ada tebal dia. Sekali lagi. Ataupun dia nak tipiskan ta tu, ta pula terkesan. Wa qulu hittatun. Allahu akbar. Ta pula ta tu jadi ta pula. Jadi memang kena kenal pasti, mula-mula tebal, lepas tu ta dia lembut, dia tak tebal. Boleh? Wa qulu hittatun naghfir lakum. Cuba 1 2 3. Masya Allah, bagus. Ha pedas saja. Hittatun. Hittah. Subhanallah. Seronok hari ni dapat dengar Safas. Dengar suara ibu ayah. Dia kata takkan satu kalimah je Ustaz. Kejap lagi kita lepas ini kita akan belajar hafazan.
Namun kita nak lihat sekejap apakah kalimah pilihan Ustaz Fas. Pilihan kita ya, mari sama-sama kita perhatikan pada hari ini, iaitu fakulu minha ya, bukannya faqulu Ustaz ya. Itu jadi dekat-dekat je tu. Betul. Ya, satu makan, yang ini makanlah. Akala ya. Akala makan 109 kali disebut dalam Al-Quran. Dan mengapa makan diberi penekanan Ustaz ya? Dalam ayat ini disebabkan antara nikmat di syurga ialah makan. Ya, makan. Tapi berbezalah, makan dekat dunia ni kena ikut peraturan, tapi di sana tu boleh makan apa sahaja. Betul. Ganjaran kepada mereka yang berjuang seperti tuan-tuan sekalian insya-Allah. Jadi perjuangannya ialah nak menghafal Ustaz. Silakan. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fas. Subhanallah, dekat-dekat fakulu, yang bawah dia waqulu, jangan tertukar. Baik. Kita nak cuba hafal pada hari ini ibu ayah sekalian, ayat yang atas, baris atas semua sekali tu. Saya kira kita ada dalam lebih kurang 10 kalimah. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Ada berapa ayat? Ada berapa kalimah? 10 kalimah lebih kurang. Cuba kita perhatikan ayat atas sekali. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah. 1 2 3. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. Cuba. Okey, sekarang cuba pula. Jangan tengok mushaf, dengar saya baca ya. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah. Cuba ikut 1 2 3. Okey, dengar. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Cuba. Masya Allah. Saya senyap, sambung boleh? Cuba ya, cuba. Wa idh qulna dakhulu. Oh, Masya Allah. Fakulu minha. Hai, bagus ni, subhanallah, baru 2-3 kali ulang ni. Cuba sekali lagi ya. Saya berhenti qaryah, ibu ayah sambung lepas tu. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah. Masya Allah, tabaraka, tak sangka. Dia kata, datang jauh tak sangka. Tapi baru satu baris ayat dia tu ada 2 baris setengah. Jadi menjadi latihan lah kepada ibu-ibu ayah sekalian untuk sambung hafal insya-Allah. Banyak lagi kita nak kongsi lepas ini, namun kita nak berehat dahulu seketika. My Quran Time, Quran, solat, infak, kembali selepas ini insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب
kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk kita mendalami ayat yang ke-58 yang sudah pun kita hafaz sebentar tadi. Apabila Allah menyatakan wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah fakulu, ya, Allah menggunakan perkataan fa bukan wa di situ, menunjukkan apa? Fa itu adalah kesinambungan daripada jika mereka masuk ke dalam kawasan Jericho ataupun Ariha itu, maka makanlah, ya. Tetapi kalau mereka tak dapat masuk, Ustaznya, kalau mereka tidak mahu berjuang, segala tawaran daripada Allah itu tidak sah, ya. Dan itulah penggunaan fa di situ. Ketika menghafal jangan keliru, Ustaznya. Fa ke wa itu kalau katakan dua perkara yang sama, tetapi fa itu kesinambungan. Kalau masuk, kalau berjuang, maka dapatlah nikmat-nikmat yang Allah tawarkan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin menyambung, apakah respon Bani Israel kepada tawaran daripada Allah pada ayat 58. Ayat 59 kita baca, dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul, ibu ayah, tuan-tuan dan sahabat Al-Quran dikasihi rahmati Allah. Kita nak baca pula sekarang ini ayat yang ke-59. Kita nak cuba bacaan yang kali ini dengan bacaan murattal sikah. Boleh ya? Murattal apa? Sikah dia macam zanji kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah, tayyib dia kata. Sebab tu berzanji, sabarlah. Jadi kita nak cuba bacaan ayat yang ke-59 dengan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan pada mereka, maka kami turunkan malapetaka rijzan daripada langit kepada orang-orang yang zalim itu kerana mereka selalu berbuat fasik. Jadi ini adalah respon daripada Bani Israel, diberikan tawaran daripada Allah, makanlah, ya, makan segala apa yang ada apabila kamu ini berjuang. Sebagaimana juga diberitahu kepada Nabi Adam, maksudnya boleh makan apa sahaja tapi jangan dekati satu pohon. Seruan Allah kepada Bani Israel adalah untuk selalu sujud, ya, selalu berjuang dan selalu sujud, merendah diri, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang mereka buat? Fabaddalal ladina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, iaitu mereka orang-orang yang zalim di kalangan Bani Israel menukar. Ya, Allah suruh minta ampun tapi dia tidak mahu minta ampun, suruh berjuang tidak mahu berjuang, dia minta Nabi Musa, kau pergi jelah dengan Tuhan kamu. Maka ini yang digelar sebagai fabaddalal ladina zalamu qawlan ghairal ladina qila lahum, iaitu perkataan Allah itu, Ustaz, ya, seruan Allah itu ditukar. Dan ini pelajaran untuk kita bahawa apabila kita dalam hidup ini perlu berjuang mengikut perkataan kalam daripada Allah, Al-Quran, maka kita tak boleh tukar, Ustaz, ya. Tak boleh pula kita nak jadi ibu, ayah, pemimpin yang kita baca buku Machiavelli, baca buku The Prince, macam-macam buku, tetapi Al-Quran tidak dikaji, maka itu akan menyebabkan kita boleh menukar, ya, perkataan Allah dalam kepimpinan kita. Kesannya apa? Bani Israel diberikan fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Ya, mereka mendapat satu malapetaka. Kalau ikutkan kepada tafsir, Ustaz, ya, salah satunya penyakit, ya, dikaitkan dengan taun, satu wabak pada waktu itu. 1 jam 70,000 orang meninggal. Ya, ketika mereka berada di dalam kawasan Sahara itu, 70,000 orang meninggal dalam masa 1 jam. Kalau kita zaman sekarang ni kan
Ya, wabak ini sebenarnya Allah nak memberi clue kepada mereka, kepada kita, bahawa jangan tukarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan generasi selepas itu mereka belajar sesuatu. Mereka merendah diri, dilatih oleh Yusha bin Nun, anak murid kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kesannya selepas itu menang, ya, kerana mereka dah belajar, oh kita tak boleh main-main. Dan kita harapkan kita semua tuan-tuan, ya, selepas kita masih belum lagi habis COVID, tapi kita harapnya belajar sesuatu bahawa Allah berkuasa, Allah boleh turunkan rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Kerana apa? Kerana mereka berbuat fasik. Fasik ini dosa besar yang berulang-ulang. Bukan sekadar mereka tidak mahu berjuang, tapi mereka dah perangai buruk, mereka mula melawan dan sebagainya. Maka akhirnya Allah menurunkan wabak ini. Jadi ini pelajaran untuk kita bersama, bahawa jangan buat fasik. Apabila kita berbuat dosa, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ulang ayat 59 sekali lagi agar ianya tersemat di dalam hati kita. Teruskan perjuangan, dan silap memang silap, tetapi jadilah seperti Nabi Adam, iaitu kita menyatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, agar kita diberikan kemenangan yang abadi bila sampai ke syurga ilahi. Ayat 59 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Suka saya menarik perhatian sebelum kita baca ayat yang ke-59, lupa saya nak kongsikan kalimah yang perlu kita jaga juga, iaitu kalimah haitsu syi'tum. Kan? Haitsu syi'tum. Cuba. Dia bunyi shin dua-dua ke, sin dua-dua ke, ataupun ada tha dua-dua? Haitsu si dua-dua tha. Tha dulu baru shin. Haitsu syi'tum. Bagus, alhamdulillah. Baik, ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-59 untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita bahawa kita mungkin ada kesilapan dalam hidup kita, kawan kita, ahli keluarga kita ada kesilapan, tetapi jangan kita lawan kepada perkataan Allah. Mengaku okey Ustaz. Mengaku bahawa saya tersilap, ya Allah ampunkan aku. Itu adalah apa yang dibuat oleh Nabi Adam bila diberikan kalimah untuk bertaubat. Maka Nabi Adam bertaubat. Tak macam Iblis Ustaz, ya. Iblis kena tegur saja, kan? Selepas sujud dia gagal pasal dia tak sujud. Ditegur untuk bersujud, untuk ikut arahan Allah. Dia kata kalau dalam surah Al-A'raf itu dia kata bahawa aku daripada api, dia daripada tanah, dan kemudian aku bukan sekadar tak nak mengaku, dia nak pergi teruskan perjuangan untuk berbuat keburukan yang sudah ada, iaitu sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 59 ini, yafsukun ini adalah lambang kepada kita kalau tersilap, tarik handbrake kita, tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang terus sombong dalam keburukan, sehingga Allah menggelarkan perkataannya zalamu Ustaz, ya. Zalamu. Ini perkataan yang kita jumpa juga dalam doa Nabi Adam. Rabbana zalamna. Ya, kalau dalam doa Nabi Yunus Ustaz, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebenarnya bila kita buat dosa ini, dia menggelapkan zum itu, zalamu ini berasal daripada perkataan zum, gelap, yang kita doa pada Allah. Kita lihat dahulu resolusi sebelum kita berdoa. Resolusi pertama kita pada hari ini, patuh kepada perintah Allah dengan membuat amal kebaikan. Yang kedua, kita hormati dan beretika ketika memasuki ke sesuatu tempat dengan rasa rendah diri, mengikut peraturan, menjaga adab. Dan yang ketiga, kita jauhi sifat orang fasik, iaitu berterusan melakukan dosa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong kami untuk kami senantiasa ingat padamu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima doa kita, tuan-tuan yang berada di studio, dan kita juga yang berada di rumah terus berdoa, dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menghubungi nombor yang tertera. Sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam, ya, pelbagai pelosok dengan idea pelbagai, kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan, dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين